Hai, selamat datang ke War TV. War TV merupakan rancangan online bercorak hiburan Dan syarat dengan isu-isu semasa dan perkara-perkara yang berlaku dalam industri hiburan kita. yang TV tak nak cover. So, check it out! Hello, hai, saya Syamsir. Sekarang ni kita di segmen di Bilik Hijau. Okey, bersama saya ni adalah satu band yang memang tak payah diperkenalkan, memang terkenal daripada dulu lagi. Aku, dia dan kamu. Tapi kalau korang yang tak kenal, sekarang ni saya bersama dengan Diva. Okey, Diva. Hai. Say lah something. Hai. Okey, bagus. Okey, hai. Okey, Diva sebenarnya penubuhan Diva ni memang dah lama memang lama sangat dan telah pun orang kata change line up tu banyak sangat. Cuma kita tak kisah pasal kisah lama, kita kisah pasal kisah baru ni pula. Okey. Diva ni siapa Diva sekarang ni? Cuba cakap cerita. Awak lah Diva. Saya Divana. Awak lah Divana. Divana lain sikit. Okey, cuba cerita siapa Diva ni? Okey, perkenalkan diri. Saya Zarul, gitaris. Mike. Oh, hai. Terima kasih. Saya Hafiz, mata. gitaris. Dan saya Keisha. Salam kenal semua. Hai, saya Atom, bassist. Saya Amar, drum. Enough cerita pasal tadi. Okey, sebab sekarang ni Diva ni memang terkenal. Akan tidak nama Diva tu mesti dah direpresent oleh perempuan, girls. So orang kata girls power. Adakah itu kekuatan Diva yang sebenarnya atau adakah kekuatan daripada lagu dia sendiri? Okey, kalau nak kupas, Diva ni maksud sebenarnya Daring Visionary Act. Daring Visionary Act ni sebenarnya diberikan oleh Faz, vokalis pertama kepada Diva tu. So, kalau ikutkan pada asal usulnya, asalnya penubuhan Diva tu, saya menyanyi sebenarnya dalam band tu. Jadi masa dapat offer daripada label-label, dia kata, lagu Zarul, kau kena buat lagu tu kena kepada penyanyi perempuan. So dari situlah saya pusing cari penyanyi perempuan dan jumpa Faz. Jadi terbentuklah Diva yang sebenarnya, asalnya. Okey, tapi itulah daripada dulu perubahan Diva sangat terkenal dulu sampai sekarang. Perubahan line up dan sebagainya. Tapi lagu tu tak sama, tapi kekuatan tu dapat dirasai. So macam mana Diva nak maintain Aku Dia dan Kamu ataupun lagu-lagu dalam Diva ni orang kata sinonim ataupun trademark lah, signature sound of Diva tu sendiri. Okey, untuk masa sekarang ni nak maintain dia, kalau kita ikutkan sebenarnya pada kekuatan band tu sendiri sebenarnya. Okey. Maksudnya kekuatan band tu adalah daripada lagu, daripada struktur lagu, daripada penyanyi, daripada bandmates ni semua kan. Jadi untuk maintain benda tu, kalau ikutkan sebenarnya memang sangat susah. Sebab kita daripada line up first generation sampai yang ada sekarang ni kan. Tapi apa yang jadi resepi tu sebab mungkin orang akan kenal Diva ni sebagai salah satu band yang band penyanyi perempuan yang top di Malaysia lah. Maksudnya the first ever band yang bawa genre ni kan. Selain tu kan, agak sinonim kalau saya timbulkan pasal Diva dengan Abstract Hingga ke Bulan. Lebih kurang line up lagu mungkin ada perbezaan, tapi saya minta band sendiri ceritakan apa perbezaan antara Diva, Abstract Hingga ke Bulan pun band sama je line up dia sebenarnya. Understood. Okay. Cuma perbezaan dia lah pada muzik. Segi muzik macam Diva ni dia lebih kepada pop punk lah macam tu. Okay. Direct, straightforward, distortion semua kan. Cuma Abstract ni dia lebih, Abstract Hingga ke Bulan ni dia lebih melodic. Banyak structure yang kita guna, banyak arrangement dan dia lebih Dia eksperimen lah. Experimentation lah. Okay, selain tu saya tengok, okay, of course Diva satu nama yang kuat lah. So kalau boleh setiap daripada mereka yang memiliki instrumen tu untuk ceritakan apa gear yang korang pakai starting dengan Mr. Zarul. Saya sebenarnya lebih kepada direct M, set M Marshall. Saya guna JCM 900 dengan 2000 and then saya punya pedal effect simple lah. Fly rig. Ada delay, ada chorus tu je. Hafiz? Okay, saya dah melalui fasa daripada multi-effect ke Stormbox yang beribu-ribu dengan cost maintenance. So bila dah sampai umur macam saya ni, saya malas nak fikir, saya jalan dengan apa yang ada. Understood. Gitar janji dia bunyi, pedal janji dia bunyi, M janji sedap. Saya dah tak cerewet dah. Okay, nice. Syah. Mic. Keisha janji mic tu berbunyi dah. Boleh dah. Syah Balun.
Saya gitar ada pelbagai lah yang saya gunakan, tapi semuanya kawan-kawan saya yang settingkan. Sebab saya malas. So adalah pakai apa tu? Itu apa? Apa? Itu kira Lupa lah. direct box lah, direct adalah cam beberapa efek lah. Preamp, sorry. Preamp. So itulah. MSR baru sekarang teknologi dah macam-macam kan. Okey. Dulu kita, tapi basic dia plug and play. Understood. Kita rock and roll. Okey. Saudara Amar. Saya drum PDP. Alright. Kalau dengan praktis pun memang PDP. Okey. Snare Omar Hakim. Okey. Hakim. Alright. Itu saja. Itu saya. Itu saja kekuatan anda. Kita Misha Omar. Okey, insya-Allah. Okey. Tanya selain pada perkembangan sekarang, nak tahu juga perancangan. So boleh cerita perkembangan sekarang dan perancangan untuk masa depan. Betul. Betul. Kita Perkembangan sekarang macam MCO ni dah dekat nak setahun lah MCO daripada start Diva dah bermula daripada last year sebenarnya momentum dia dah cun dah. So macam-macam perancangan kita dah rangka untuk 2020. Okey. Sebenarnya dan macam-macam event offer yang kita dapat jugalah. Macam perancangan new album insya-Allah. Tapi bila MCO ni mungkin dia agak terbantuk sikit. Tapi kami ambil masa MCO ni yang sekarang ni untuk kami praktis balik lah. So seminggu atau 2 minggu sekali kan, mengikut masa masing-masing yang busy semua. Jadi itulah perancangan, maksudnya tengah pre-pro lagu-lagu baru. Disebabkan kita dengan kekangan PKPB ni, pergerakan agak terbatas, tapi kita tak adalah menyalahkan PKPB ni. Kita masih boleh bergerak dalam sebab sekarang ni zaman teknologi. So bila saya dah siapkan gitar, saya hantar kat Hafiz. Atom siapkan bass, dia hantar kat Hafiz. Amar siapkan drum dia, hantar kat Hafiz. Vokal siap, hantar kat Hafiz. So Hafiz akan mix. Jadi semua banyak Hafiz yang Hafiz je lah. untuk pre-pro. Kenapa Hafiz ada dalam band ni? Sebab dia ada. dia Hafiz ni So kalau tak ada Hafiz ni, kita ada Diva lah. bukanlah kita kita sebenarnya dah play lama kan, daripada zaman remaja lagi bersama-sama. Alright. So Percaya. sebelum projek Abstract pun kadang-kadang kita juga kan, tukar-tukar kawan-kawan juga kan. So macam Hafiz ni kita masukkan dalam band ni supaya dia lagi guide lah, lagi teratur lah muzik Diva tu. Anything you nak suruh peminat-peminat you untuk untuk dapatkan ataupun tahu perkembangan pasal you. Okey, kalau masih ada, kita tak panggil peminat lah, kita panggil sahabat-sahabat kat luar yang mengikuti perkembangan Diva daripada dulu. Mungkin zaman-zaman kami dulu, sekarang ni dah beranak 2-3 lah dia orang. Tapi alhamdulillah masih support, ada yang support lagi kan. Sebab banyak yang minat Zarul lah. Banyak peminat Zarul. Pelik tapi benar. Dan sekarang ni bila Hafiz dengan kita, peminat Hafiz pun ramai. Jadi bertambahlah keluarga. Nilai tambah. Nilai tambah keluarga Diva tu. Jadi teruskan menyokonglah Diva. Teruskan menyokong Diva dan band-band tempatan lain. Boleh cari Diva ni dekat Instagram. Kita ada Abstract Diva. Lepas tu dekat Facebook ada dua juga. Satu apa? Boleh cari Diva Rock dengan Abstract hingga ke bulan. Okey lah kot. Maksudnya kalau ada apa-apa tambahan daripada Diva nak cakap kepada peminat atau apa-apa boleh sampaikan. Teruskan support Diva. Banyak lagi produk-produk baru yang kita orang akan keluarkan. Tengok tu, banyak produk. Mungkin 2021 luck untuk kami. Who knows kan? So teruskan support kami, grup dan juga individual masing-masing. Terima kasih kepada semua yang menyokong dengan yang menjemput kita untuk menjayakan rancangan ni. Lepas tu terima kasih kepada sponsor makan kita. Rasanya makanan dah sampai. Ada bau. So terima kasih Dik, kita dah bersama Diva. So you guys sendiri boleh nilai macam mana Diva sekarang dan macam mana Diva dulu dan macam mana Diva lepas ni nak perform. So bersama saya lagi di balik lagi kan, di bilik hijau lah, mak kau hijau. Okay, so thank you. So see you again. Have your Diva. Bye.
Putuskan dia, oh kasih, agar ku tak tersaingi. Sungguh ku benci dirimu yang tak bisa memilih. Namun harus ku akui, sukar untuk lepaskanmu. Akhirnya aku undur diri demi dia dan kamu. Putuskan dia, oh kasih, agar ku tak tersaingi. Sungguh ku benci dirimu yang tak bisa memilih. Namun harus ku akui, sukar untuk lepaskanmu. Akhirnya ku undur diri demi dia dan kamu. Akhirnya ku undur diri demi dia dan kamu. Akhirnya aku undur diri demi dia dan kamu. Hai, saya Hamka. Temui saya sekarang dalam segmen Sensasi. So, sekarang kita ni orang panggil bertuah lah. Pasal kita ada satu grup yang aku tak boleh nak cakap legend. Pasal belum sampai situ lagi. Pasal Malaysia kan dia legend tu based on seniority kan. Tapi bagi aku sekarang ni, inilah satu-satunya grup yang vocal group lah, bukan vocal group. Grup acapella yang masih survive, yang masih best. Guys, Awesome Pella. What's up people? What's up people? Awesome Pella. Perkenalkan seorang demi seorang. Okay, saya gerak ke kiri paling jauh. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hakim Zamal. Dan saya berumur Nama stage. Hakim Zamal, betul. Oh, betul. Nama penuh saya Zul Hakim bin Kamarul Zamal, tapi Ada yang selalu salah sebut Hakim Zamali. yeah. Tapi dia Hakim Zamal. Ada yang sebut Hakim Jamal. Okey. Bukan. Sebelah. Assalamualaikum. Saya saya Azri Azra'i. Azri. Yes. Hai, saya Fikri. Ini macam. Hai, saya Fikri kedua. Saya Zarif. Saya Rin. Saya Bohari. 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 Nama tak kena betul lah. Nama tak kena dengan acapella dulu kan. Okey, Awesome Pella. Dah berapa tahun lah korang? Lebih daripada 5 tahun tak? Alhamdulillah kami dah berapa tahun? 8. Alhamdulillah dah 8 tahun. 8 tahun. Ya. Honestly lah, Awesome Pella ni dia bukan nama baru tau. Dia dah consider, macam aku cakap lah, tak boleh panggil legend. Tapi korang dah lama. Tertubuhnya Awesome Pella ni, nama Awesome Pella ni dalam industri 8 tahun lah. 8 tahun. Adakah ni original line up ataupun ini dah insert? Ini dah selepas bertukar ganti selama 8 tahun tu dah tukar. Ini dah mungkin batch yang ke 1800 juta. Selepas Masihi. Yes. So kan, Awesome Pella dia bukan baru, dia dah lama. And then aku ada dengar lah, you guys ada nak keluar lagu baru. Tapi nak dijadikan cerita, lagu tu tak keluar-keluar dan dia terbantut. Oh my so, god. Ada apa-apa komen ke? Ada apa-apa macam statement, reason ke kenapa? Ini salah satu rintangan yang kami hadapi dalam industri lah. Cerita-cerita. Kita orang ada lagu lah, ada single. Sekarang ni dah ada single. Tapi single tu masih dia tak siap lagi lah. Dia dah siap secara productionnya. Tapi secara kualiti dia tu untuk master dia tu tak dapat nak dikeluarkan. Kerana ada hal lah. Ada hal lah. Boleh cerita ke hal tu? Itulah kami pun macam segan-segan je kan. Segan-segan je. Segan-segan. Tapi dah settle belum hal tu? Ke dia habis hal-hal dengan orang-orang yang macam ni dia selalu ni takkan settle lah kot.
Maksudnya lagu tu sekarang dia dah masih lagi pre-pro ke ataupun dia dah ada dah post production ke? Basically dah siap dah record semua. Arrangement pun semua dah siap lah. Oh, 80% 90% dah settle lah tu. Dah 100% dah settle. Kira Awesome Pella punya part dah settle lah. Production dia dah habis. Production dia tu dah habis. Tapi kami nak keluarkan dia tu. Dah siap kan. Kek tu dah siap dimasak. Lama lah. Tapi tak boleh makan. Tapi nak keluarkan kek tu daripada oven tu. Dia jadi macam hal lah. So kita kembali ke soalan yang lebih spesifik. Aku boleh kategorikan Awesome Pella ni satu grup yang survive pasal kita ada grup-grup acapella ataupun vocal group yang baru. Aku kategori korang kalau dari segi umur masih barulah. Tapi dari segi korang punya experience dah lama dah. So dalam banyak-banyak yang tak sedar diri tu hanya beberapa grup yang jadi. Maksudnya bila dia buat grup dapat platform lah. So and most of the group yang tua ni aku boleh tua lah kan. Muka pun dah tua lah. Senior respect sangat, tua. Lepas tu dia ada macam grup R&B yang tua-tua ni diorang nak buat comeback beria-ria lepas one and another group nak buat, but towards the end krik-krik. And then yang muda-muda ni yang aku dapat tengok lah. So semasa yang tua-tua ni hype, diorang pun turut hype. Adalah beberapa grup tu dulu baru-baru kan. Dah tak ada dah grup tu. Apa bendera ke apa nama dia. Oh my god. Oh my god. Bila hype tu tak jumpa, direction tak dapat kan. So dia jadi macam hangat-hangat tahi ayam. So adakah Awesome Pella ni terpalit juga dengan kes-kes hangat-hangat tahi ayam ni? Kita bukan hadir sebab fenomena yang baru tu. Kita memang dah suka lama dan kita memang dah buat lama sebelum jadikan Kerjaya. So kita ni boleh cakapkan lama juga untuk that particular period of time. Tapi bukan arus perdana. So Awesome Pella ada movement lain ke, tak ada ke? Awesome Pella ni terus gerak aje. Kita orang buat kami sendiri ni, kami insya-Allah lah kami gerak. Betul. Kebanyakan grup-grup ni dia akan end up dengan gagal. And then soalan yang aku nak tanya ni, adakah proses tu kena ubah atau key reference player dalam R&B tu kena ubah? Maksudnya bila kita cakap R&B tu, si Polan ni, jom pergi si Polan ni produce. Tapi bila dia produce, dia akan menghasilkan bunyi yang dia dah dengar zaman dia muda. Sekarang dia dah tua kan. So pattern dia je. Pattern dia je. Lepas tu dia akan sekolahkan, dia educate orang, inilah R&B. So bila kita dengar, kita macam apa ni, bullshit. So adakah key reference player tu yang kena ubah ataupun proses pembuatan lagu R&B tu yang kena ubah? Arena music international dia dah bercampur semua. Nilai tu semua dah bercampur. Dalam rock ada benda yang sama. Pop dia tu, nilai pop dia, dalam pop pun ada nilai yang sama. Hip hop tu, dalam hip hop pun ada pop. So semua jadi sama. Semua muzik jadi semua orang nak buat melodi yang nak nyanyi tu macam nak separa rap. Nak rap tu pun macam nak separa menyanyi. So semua tu dah jadi lauk dia tu jadi lauk yang sama. Kalau zaman dulu kau dapat bezakan antara R&B soul dengan R&B hip hop. Itu saja dah ada beza. Ataupun grunge dengan rock and roll, dengan classic rock, dengan new wave metal, dengan melodic metal ke apa ke. Dia ada perbezaan. Sekarang ni semua dah macam nak sama lah. Tapi yang metal ni, scene ni dia yang ada ni, tapi dia orang bawah tanah lah. Yang pop-pop ni lah. Pop-pop ni dah jadi semakin wow, kenapa kualiti kau macam ni? Kan? Macam maksudnya kalau orang yang membawa benda tu yang menterjemahkan dengan cara yang salah. Pada aku tak nampak dia salah, tapi it's okay for you guys to do it. I don't want to do it lah. Penerimaan orang muda terhadap lagu lama tu kan. Kadang kita sebagai orang muda ni macam tak dapat adapt, dan kita pun rasa macam benda ni baru untuk kita kan. Padahal kita orang ni Awesome Pella, benda tu macam basic
kita orang hari-hari. Pada orang-orang yang muda macam kawan-kawan saya pun dia macam tak faham apa playlist kau nyanyi macam Orang yang umur saya, kawan-kawan saya lah, jiran-jiran saya semua macam tu. Memang diorang pelik dengan playlist yang saya pilih dengan Osempela semua. Selalu dalam music industry, kat mana-mana internationally ke apa ke, kepekaan tu kena ada. Dia tak boleh macam kau stay kat tempat yang sama. Faham tak? Nak stay kat tempat yang sama, doing the same old shit, kan? Pun tak apa, tak salah. Nak ikut perkembangan zaman, nak feed selera-selera baru, nak still be relevant, kan? Pun boleh. Okay. So pilihan tu sentiasa ada. Tapi yang penting pada kita orang semua ni, nyanyi sedap lah. Ya. Kan? Okay, apa betul. kau nak buat pun nyanyi sedap lah. Sedap lah. Okey, soalan seterusnya. Jurang masih lagi ada R&B scene Jurang sini dengan junior ni jauh tau. So bila diorang naik, dia takkan tolong yang bawah-bawah ni, junior-junior ni. Tapi bila dia jatuh, dia akan tarik balik yang junior-junior ni. Tapi bila dia naik atas, dia akan tinggalkan balik junior-junior ni. So soalan dia, adakah ini memang game dalam R&B scene ataupun diorang dah set satu benchmark yang baru-baru ni sebenarnya tak boleh follow? Okay, tu sebenarnya depends juga on individu tu juga. Sebenarnya saya umur 22, tapi saya bersama dengan abang-abang yang jauh jurang dia dengan saya. Maksudnya umur tu lebih kurang dalam 10 tahun kan. Jadi masalah junior dan senior tu saya dengan dorang ni saya tak nampak lagi lah. Masalah jatuhkan, naikkan apa semua tu tak ada. Tapi saya tengok dekat scene ni juga, saya nampak lah benda tu memang berlaku. Tapi sebenarnya dia tak berlaku pada semua orang dan semua grup macam tu. Dia sebenarnya ada orang yang segelintir orang yang tak bertanggungjawab. Tak bertanggungjawab dan mungkin kita boleh gelar dia macam tak sayang industri dan dia tak true sebagai musician dan juga vokalis lah. Jadi dia orang hanya menggunakan junior ni untuk naikkan orang, dan bila dia orang dah naik dan junior ni dia orang macam okey belah ramai memang ada, tapi tak semualah macam tu. Yang Osempela kenal pun ramai je yang baik-baik. Kita orang pun kenal ramai je yang okey-okey. So okey, soalan terakhir. Hala tuju Osempela lepas ni. Macam kenal soalan. Yang ni jangan bagi kat aku. Mungkin Bukhari nak jawab soalan terakhir ni? Hala tuju. Hala tuju Osempela. Okay. Simple and sweet. Okay, Osempela ni nak tanya hala tuju tu, kita orang sebenarnya dah ada hala tuju dalam diri masing-masing. Kita orang ni sebenarnya dah macam telepati tau. Kita orang tahu apa yang kita orang nak buat. Kita orang apa yang kita orang punya matlamat tu kita orang dah tahu. Tu yang dipanggil chemistry lah. Chemistry. And then yang kita orang punya benchmark tu semua kita orang dalam diri masing-masing tu dah tahu lah kat mana kita nak pergi, kat mana kita nak capai. And then yang benda yang luar-luar industri ni kita orang ni just benda ni kita go with the flow. Go with the flow. And then kita doa aja. And kalau apa benda yang berlaku dalam hidup kita, benda tu kalau singgah kat kita, kita ambil. Kalau benda tu benda negatif, baik kita tendang awal lah ataupun kita sepak muka. Macam tu lah. Itu yang paling jujur sebenarnya. Kan? Okey. Soalan terakhir. Tadi terakhir, ni terakhir betul. Ni ongkor lah. Ini macam mana nak contact Osempela ni dekat social media? Okey, jadi boleh contact Osempela di apa media sosial yang ada? Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Bigo. Semua. Memang ada memang ada di semua platform. Yang itu semua search ni je, benda yang sama je semua. Osempela. Okey, pada semua yang nak tahu tentang Osempela, boleh tengok dekat social media yang diorang bagi tadi tu. IG. And then boleh support diorang untuk rancangan baru yang diorang masuk under Astro. And rasanya personally macam awak Hakim, awak pun ada masuk rancangan tu kan? Ya, saya ada masuk Vocalmania TV3. Okay, so support dia, bagi budak-budak ni satu stage, pasal stage diorang sekarang bukanlah stage yang sekarang. Stage diorang sepatutnya lebih atas lagi. Amin. So, itu saja dalam segmen sensasi minggu ini. Kita akan temui lagi bersama saya Hamka. Bye-bye. Peace. We out. Okay guys, sekarang kita di segmen And Job. Yeay.
Okey, kita ada topik kita nak sembang ni. Mana topik apa? Kita nak sembang pasal radio lah bro. Radio. Dan apa benda pula radio ni? Radio. Sini kak, macam ni. Radio. Radio habis. Apa pasal dengan radio? Apa pasal? Sekarang ni susah babe untuk mention baru nak hantar lagu ke radio ni. Problem. Selagi kau punya YouTube tak sampai 1,000 ataupun 100,000 ataupun 1 juta tak layan dong babe. Tak ada duit tu. Semua ni. Ni hand job. Habis. Itu saja. Yes. Okey. So kita kupas sikit. Apa pasal dengan radio ni? Aku rasa radio ni mainkan lagu-lagu yang diorang nak je lah. Tak pun member dia punya je. Ke macam mana kau rasa? Hand. Kau bercakap. Dia kena hand job. Baru lagu tu kita main kat radio. Ya, kau kena hand job. Dia dulu baru kau nak job, dapat job tu lah. Kau kena jilat. Macam ni ke? Jilat dia macam tu sikit. Jilat dia tu. Kalau kau jilat macam ni, dia ujung-ujung dia macam ni weh. Getar macam tu. Job. Kita kena pergi. Zaman dulu dah lagu nak main kat radio sebenarnya. Kita hantar CD. Tak ada masa zaman-zaman tak ada YouTube tu. Aku ada perempuan je weh. Zaman-zaman tak ada YouTube tu kita hantar CD je. Hantar CD, satu CD tu 3 lagu hantar. Kalau lagu nombor 1 tak main, lagu nombor 3 si mainnya. Sekarang hantar bukan hantar suka-suka je. Kena hantar dengan hand job. Ataupun kita kena bagi duit ke untuk lagu kita main kat radio. Ya, kau rasa macam mana? Macam mana kawan? Macam mana? Kita kena bagi hand job juga. Tak, aku rasa macam ni. Kadang-kadang tu pasal karya tu sendiri. Tapi cuba kau bayangkan kalau let's say band tu indie tapi dia tak famous, tapi kerana lagu dia bagus dan orang ramai minat, nak tak nak radio kena mainkan juga. Tapi kalau radio tak main macam mana? Tak boleh kot. Aku rasa sebab mesti orang komplain. Kenapa radio ni tak main tapi radio lain main? Sebab kerana dia orang famous. Contoh ada band daripada bukan daripada Kelantan pun tapi dia buat bahasa Kelantan, band No Good. No Good. Band tu kalau nak kira tak ada apa commercial value. Daripada segi mainstream lah. Tapi bagi orang indie memang betul value dia babi. Tapi member dia baik-baik babe. Memang bagus. Sebenarnya itu memang baik. Oleh kerana band tu telah mengeluarkan satu marketing yang lebih bagus menggunakan perkataan ataupun Kelantan, bahasa Kelantan. Dah. Diorang dimainkan kat radio juga. Nak tak nak radio kena main juga kat stesen. So macam mana tu? Ada pasal bias ke tak situ? Oh itu kualiti rasa. Memang kualiti lah. So nak tak nak radio nak kena main juga kalau band tu famous lah kan? Betul tak dia kau? Kalau tak ada kualiti kita boleh hantar lagu main radio tapi kita kena hantar pusi. Lagu pusi lain macam bunyi tu. Kalau aku hantar perempuan aku tak boleh hand-job je daripada foreplay. Macam mana pula tadi? Hantar pusi kan? Hantar pusi kan? Aku tak pasti lah. Tapi kalau macam tu, kalau nak kata radio bias, sedangkan kena main juga nanti radio lain tanya, apa-apa pasal you tak lah main ini lagu Ini lagu bagus, banyak bagus. Ini banyak bagus. Nanti macam mana? Nanti orang pula komplain, kenapa radio kau tak main, radio orang lain main, dah tak ada rating. So, kita serahkan kepada pendengar. Apa kata pendengar tentang perkara yang kita tengah discuss ni? So, kau nak dengar dulu ke, kau nak buat handjob dulu ke, itu terserah ke tak? Soundnya tu. Okey lah. Habis tu ya? Habis lah. Okey. Ni kau nampak? Okey, gerik kan. So, apa-apa hal pun gua angkat satu je. Okey, bye-bye. Thank you very much. Gua pun tak tahu masa berapa. Jumpa lagi di sesi hand job. Okey, hari ini kita sekarang di segmen Sembang Kari. So hari ni Sembang Kari ni memang sebenarnya satu segmen untuk kita bincang macam-macam hal juga. Tapi kita ambil topik paling best juga. Salah satunya apa yang penduduk Malaysia baru lalui tahun lepas. Wawasan 2020 kita adalah duduk kat rumah. Sebab ada apa? PKP, MCO, Movement Control Order. So Perintah Kawalan Pergerakan. nak tanya juga, kita nak bincang juga kan. Nak tanya juga pendapat korang jugalah. So kita bincang juga dengan panel-panel kita. Apa pendapat korang bagi MCO ni kan? Kira semua pakai topi ke atau semua pakai topeng? MCO dia jadi blank. Asal boleh jadi macam tu? Dia macam reset lah. Macam reset. Bagi orang-orang yang kat luar kan, bila kita tanya dia kata macam reset.
Semua bukan seni je lah, macam-macam industri lah. Tapi ada yang macam tak reset je. Itu bagi orang yang tak nak ikut MCO lah kot. Cuma nak tahu juga apa ni daripada segi MCO kan, untuk penggiat-penggiat seni macam kita ni, apa yang efek dia? Oh, aku tengok Salah satu dia, bil air naik. Bil air naik bil air sendiri ke? Ada benda nak buat. Bil elektrik pun naik weh. Ya, tarif memang naik lah kan. Memang tarif Tapi tengah naik. musician ni impact lah. Impact kan. Tengok juga lah kalau Dia macam ada pro and cons lah. Ada pro and cons lah. Dia Tapi- punya, aku tengok contoh macam sektor basking ni macam Saja kan. Saja mungkin tak terkesan pasal Saja dia ada dia punya format-format dia nak melalui benda ni. Tapi yang mana tak ready tu memang end up Mana yang biasa basking main jalan tu dia macam putus terus lah pendapatan orang lah. Terus lah. Tapi aku rasa masa PKP ni macam banyak benda kot industri naik, macam online. Orang tua kena berhenti kerja tu kena kerja kat online kan. So Betul rasa platform online tu Itu yang kau jumpa orang tua half naked weh kat Bigo. Itu sampai semua Bigo weh. Itu collect star kan. Sawi. Kan. So maksudnya pada musician pun kalau bagi akulah pendapat mungkin kena beralih arah jugalah kot pasal diorang dah tak boleh, bagi aku lah, diorang dah tak tahu lah macam Akmal Zarul, tapi bagi aku diorang dah kena fikir something else yang diorang kena buat. Betul. Besides main music. Aku setuju Kan? Dia macam ni lah, dia macam kalau yang berfikir tu dia banyak benda dia boleh buat. Contoh macam bila macam contoh aku time PKP ni, apa yang aku buat ialah aku start recording sebab tak tahu dia keluar. Betul. So aku kumpul staff-staff yang ada, aku record, lepas tu aku just hantar online je. Okay. Boy kan. So, aku record, macam aku hantar kat aku punya vokalis luar. Dia aku record untuk lagu raya, aku hantar kat dia apa file semua. Dia hantar balik kat aku melalui BandLab. Tu first time aku discover pasal BandLab lah kan. Rupanya boleh record and then masuk boleh master semua kan. Kat telefon pun boleh kan. So yang apa yang contohnya yang memang Tegar basking, Tegar perform kat club, Tegar perform hari-hari show lah. Memang benda tu macam lama apa nak buat, panik lah, dia panik. Kan dia tak tahu nak buat apa kan. Hilang arah, hilang. Masa mula-mula lah kan. Artis mainstream pun terus macam stop diorang macam itulah nampak macam dah start main TikTok lah. buat benda-benda yang kan Dia kadang meraih simpati kesan dia tu secara menyeluruh lah. Maknanya sebab industri hiburan ni kebanyakan kita ni adalah performer yang kita buat persembahan, dan secara normal kalau tak PKP kita memang buat persembahan. Maknanya show-show ke event kan yang melibatkan audience yang ramai, ataupun kalau contoh main dekat pub ke kan, yang tu memang dia ada audience sendiri, dan memang maknanya bila PKP tu ada, semua benda tu kena stop kan. So kebanyakan jadi hilang arah. Hilang arah. Tapi bagi saya lah, kita sebenarnya tak ada pilihan. Kita kena tukar strategi. Kita kena tukar dia strategi. panggil norma baru kan. Norma baru tu. Maknanya yang kita kena tukar ni adalah, maknanya kita kena adapt dengan keadaan tu, menggunakan apa yang ada untuk reach audience kita. Tu yang kita buat macam-macam lah. Bukan kita macam Saja pun buat basking online kan. Kita buat basking online, kita buat performance online. Lepas tu cuma benda ni masih di peringkat awal lah kan. Maknanya banyak lagi kekurangan dia, banyak lagi benda yang kita kena explore. Contoh sangat berbeza kalau kita basking perform depan orang ramai yang ada depan kita kan, dengan kita perform secara online kan, tak ada orang depan kita kan. So yang berbeza dia adalah kalau depan kita ni orang bagi duit, dibagi fizikal. Nampak duit lah, kaya sekejap. Kita rasa lah kan. Kita rasa. Tapi bila online ni, cara dia adalah orang bagi melalui transfer ke account ke apa benda kan. Cuma isu dia tak sama, sebab keadaan tu tak sama sebab mungkin kita punya audience ataupun rakyat Malaysia ni masih belum biasa dengan norma baru tu lah. Norma baru tu maknanya sukalah band ni, okey transfer duit. Tapi kau nampak ada tak dia punya benefit yang jadi benda ni? Kalau dekat industri seni aku nampak macam ada benefit tau. Ada, memang ada. Cuma aku fikir kan, macam kita ni performer, kita adalah satu installment yang kita boleh keluarkan. Tapi kalau misalnya pelakon,
kena buat apa? Nak suruh dia berlakon. Berlakon seorang macam mana? Itu yang keluar program memasak lah. Kan? Dia tak macam tu. Tapi ada kerana itu orang komplain tak dapat bantuan juga bila Malaysia bagi. Dah dia komplain. Kecoh juga. Macam kalau penggiat seni daripada segi muzik ni, kita adalah kita punya produk nak tunjuk. Kalau pelakon atau pelawak, macam mana kerja? Aku tak tahu, tapi aku rasa at the end benda ni dia membantu kita untuk tukar kita punya modus operandi dalam kehidupan. Setuju. Kita kena adapt. Kita kena adapt kan. Kita tak boleh nak salahkan benda tu dah jadi kan. Betul. Kita tak boleh kacau benda-benda plan yang dah macam tu. So kita kena sama-sama explore. Sama-sama explore apa. Betul lah. Kan, betul kan. So guys, norma baru. Ya, norma baru itu yang kita kena cari instead of kita duduk rumah dan tunggu beras tu datang kat rumah. Jangan jadikan sebagai satu alasan lah untuk nak sebagai satu penghalang. Sebenarnya macam-macam benda kita boleh buat, tapi atas dari usaha pemikiran dan kepala otak engkau je nak fikir kan. Betul. Janji mak kau hijau. Tu. Okey, kita akan jumpa di Sembang Kari di topik yang seterusnya mungkin minggu depan. Okey. Kari sangat. Alright guys, stay tune. Jumpa lagi. Bye. Saat datang pertama, kau telah pun berjaya membuatkan hatiku terpaku melihatmu. Tiap hari-hariku terbayang wajahmu, jelimanmu padaku menusuk ke tubuhku. Izinkanlah aku menembusi pintu hatimu, akan ku berjanji untuk mewarnainya dengan kebahagiaan. Takkan pernah ku mempersiakan dirimu, oh sayang. Katakan apa yang kau mahu, kan ku beri segalanya. Usah lagi kau malu-malu.